Di dalam video yang lepas, cikgu telah berkongsi dengan kamu berkenaan dengan berjaya. Dalam sesi PDPR kita pada hari ini, sekiranya dapat membuat kesimpulan secara bertulis berkaitan perbezaan kejelasan bayang-bayang apabila cahaya dihalang oleh objek yang berlainan dengan menjalankan sifat lut cahaya. Bahan yang bersifat lut cahaya membenarkan hanya separuh daripada cahaya menembusinya. Baik, dan akhir sekali, kertas tebal. Kertas tebal adalah bahan yang bersifat legap. Ya. Kita tidak dapat melihat pasu bunga menerusi kepingan kertas tebal kerana ianya bersifat legap. Bahan atau objek yang bersifat legap tidak membenarkan cahaya menembusinya. Lut sinar, lut cahaya dan mari kita mulakan ya. Baik, di sini kita dapat lihat ya, tiada pembentukan bayang-bayang pada skrin putih apabila kita kaca legap. Baik, daripada keputusan eksperimen ini, kita boleh buat satu kesimpulan bahawa kejelasan bayang-bayang dipengaruhi oleh sifat objek yang menghalang cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid-murid cikgu di luar sana. Cikgu mendoakan agar kamu semua sentiasa sihat, ceria dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Jadi, kamu sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu pada hari ini? Baik, mari kita tengok apakah yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Hari ini kita akan belajar dari standard kandungan 6.1 terang dan gelap, standard pembelajaran 6.1.5 mencipta permainan bayang-bayang. Tajuk kita pada hari ini ialah mencipta permainan wayang kertas. Objektif pembelajaran: pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyatakan pemerhatian secara lisan dan bertulis mengenai bentuk bayang-bayang daripada aktiviti yang dijalankan. Dan kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid dikira berjaya sekiranya dapat membuat kesimpulan secara lisan dan bertulis tentang ciri bayang-bayang yang terbentuk daripada aktiviti yang dijalankan. Baiklah, kita teruskan lagi. Tahukah kamu apakah ini? Ya, ini ialah wayang kulit. Wayang kulit ialah satu bentuk teater tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang-bayang. Baiklah, mahukah kamu jika cikgu ajarkan cara-cara untuk membuat permainan bayang-bayang seperti mana persembahan wayang kulit ini? Baik, jika kamu sudah bersedia, jom kita mulakan. Ya, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat permainan bayang-bayang ialah kertas warna, gunting, pensel, lampu suluh, ranting kayu, selotip dan layar putih. Baik, sekarang mari kita buat patung kertas daripada kertas warna terlebih dahulu ya. Mula-mula sekali, kamu lukis gambar pada kertas seperti mana yang ditunjukkan ini. Kamu boleh melukis apa sahaja bentuk lukisan yang kamu minat ya, ataupun sekiranya kamu ingin jadikan ia sebagai persembahan wayang kulit, kamu boleh lukiskan watak-watak yang akan dilakonkan dalam persembahan kamu nanti. Baik, setelah selesai melukis, kita ke langkah kedua, iaitu gunting gambar yang dilukis mengikut bentuknya ya, seperti yang ditunjukkan ini. Dan cikgu ingatkan kepada kamu ya, supaya kamu berhati-hati menggunakan gunting kerana ianya tajam dan boleh mencederakan kamu. Kalau boleh, kamu minta tolong daripada ibu, ayah, abang atau kakak kamu ya. Baik, kita teruskan ke langkah yang ketiga,
iaitu kita lekatkan ranting kayu dengan selotip di belakang gambar yang digunting, ya. Seperti yang ditunjukkan ini, ya. Kamu terbalikkan gambar tersebut dan kamu lekatkan ranting kayu pada gambar yang telah kamu gunting tadi, ya. Dan kita teruskan lagi. Patung kertas yang telah selesai dilekatkan dengan ranting kayu akan kelihatan seperti ini, ya. Cikgu telah sediakan 4 patung kertas dengan bentuk yang berbeza. Jadi kita akan jalankan ataupun kita akan teruskan dengan permainan bayang-bayang kita dengan menggunakan patung-patung kertas yang telah disediakan ini, ya. Baik, bagaimana caranya? Okey. Jadi caranya ialah, pertama, gantungkan kain atau layar putih pada dinding seperti yang cikgu tunjukkan ini. Kedua, pastikan bilik dalam keadaan gelap, ya, supaya mudah kita melihat pembentukan bayang-bayang pada layar putih kita ini. Kemudian ketiga, kita pegang patung kertas yang telah kita sediakan tadi seperti yang ditunjukkan ini. Keempat, kita nyalakan lampu ke arah patung, ya, dan perhatikan bayang-bayang yang terbentuk. Baik, apa yang dapat kamu lihat di sini? Baik, di sini pemerhatian yang boleh kita buat ialah bayang-bayang patung kertas berbentuk katak terbentuk pada layar putih, ya. Baik, mari kita ulang permainan bayang-bayang dengan mencuba pada patung-patung kertas yang lain pula, ya. Kita ulang langkah yang sama seperti mana yang pertama tadi, ya. Dan kita akan dapati bayang-bayang akan terbentuk, ya. Bayang-bayang patung kertas berbentuk bunga terbentuk pada layar putih, ya. Keputusan yang sama seperti mana yang pertama tadi. Bagaimana pula dengan bentuk yang lain? Ya, kita akan ulang sekali lagi, ya, dengan menggunakan bentuk burung hantu ini, ya. Dan pemerhatian yang kita boleh lakukan di sini ialah bayang-bayang patung kertas berbentuk burung hantu terbentuk pada layar putih. Dan cikgu percaya, ya, jika kita gunakan bentuk yang lain juga, keputusan yang sama yang kita boleh dapat, ya. Kali ini kita gunakan sekali lagi, ya, patung kertas berbentuk bunga seperti ini, dan kita dapat keputusan yang sama. Dan pemerhatian yang boleh kita lakukan atau kita buat ialah bayang-bayang berbentuk bunga terbentuk di layar putih. Baik, daripada permainan bayang-bayang menggunakan 4 patung kertas yang kita buat tadi, ya, mari kita cuba fikir dan jawab soalan-soalan berikut, ya. Pertama, bagaimanakah bentuk bayang-bayang yang terhasil? Kedua, berapakah bilangan bayang-bayang yang terhasil? Dan ketiga, apakah warna bayang-bayang yang kita dapat lihat pada layar putih? Nanti jangan jawab dulu, ya, kerana sekarang ini seperti biasa, ya, kita akan ke segmen fakta menarik, ya. Hai, berjumpa lagi kita dalam segmen fakta menarik pada minggu ini. Minggu ini, cikgu telah menyediakan 2 lagi fakta menarik untuk kamu. Baik, apakah fakta menarik yang pertama? Cuba kamu lihat ini. Okey, bumi kita sebenarnya ada 2 kutub, iaitu kutub utara dan kutub selatan. Baik, disebabkan adanya kutub utara dan kutub selatan ini, penduduk-penduduk yang mendiami kawasan kutub utara dan kutub selatan dapat menikmati satu fenomena yang menarik, iaitu yang dinamakan fenomena aurora. Ya, aurora adalah fenomena alam yang muncul di langit ketika waktu gelap dan hanya muncul di sekitar kutub bumi di bahagian utara dan selatan, ya. Seterusnya,
Fenomena aurora terbahagi kepada dua, iaitu fenomena aurora borealis dan aurora australis. Baik, fenomena aurora borealis biasanya akan muncul pada sekitar bulan Ogos hingga Februari, manakala fenomena aurora australis pula akan berlaku pada bulan Mac sehingga September. Warna-warna yang sering muncul dalam aurora ini ialah antaranya hijau muda, ungu, merah muda, kuning dan lain-lain lagi. Pada waktu yang cikgu nyatakan tadi, penduduk-penduduk di sekitar kawasan Tromsø di Norwegia, Churchill di Kanada dan Nuuk di Greenland akan dapat menikmati fenomena aurora borealis. Manakala pada sekitar bulan Mac hingga September pula, penduduk-penduduk di kawasan Pulau Stewart di New Zealand, Pulau Georgia Selatan dan Eagle Hawk di Australia akan dapat menikmati fenomena aurora australis. Baik, ini adalah fakta menarik berkenaan dengan aurora. Jadi kamu boleh dapatkan lebih banyak maklumat tentang aurora ini dengan membuat carian di atas talian iaitu melalui internet. Baik, kita teruskan dengan fakta menarik yang kedua pula, iaitu berkenaan dengan Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada 11 hari bulan Februari 1847. Semasa kecilnya, beliau telah mengikut keluarganya berpindah ke Port Huron, Michigan dan merupakan seorang anak disleksia, iaitu kesukaran belajar membaca dan kefahaman yang tepat sehingga memaksa ibunya Nancy Matthew Elliot untuk mengajarnya sendiri di rumah. Ini kerana sewaktu dia di sekolah, gurunya selalu mengeluh kerana sering mendapat markah yang rendah setiap kali penilaian dilakukan. Pada usia 11 tahun sahaja, Thomas telah berjaya mewujudkan makmal sendiri di rumah yang dibuatnya di ruang bawah tanah rumahnya. Penerokaannya di dalam makmalnya telah merintis kepada model telegraf pertamanya. Seterusnya, pada tahun 1861, berlaku perang saudara antara negara di bahagian utara dan selatan dan beliau telah mencetuskan idea untuk penerbitan akhbar bagi memenuhi keperluan orang ramai untuk mendapatkan informasi terkini berkenaan dengan perang saudara tersebut. 7 tahun selepas itu, Thomas yang hampir pekak akibat kemalangan mendapat pekerjaan sebagai operator telegraf di Boston. Pada tahun 1868, beliau telah mencipta sistem intercom elektrik yang kemudiannya didaftarkan untuk mendapatkan hak paten pertamanya. Namun begitu, sayang sekali alat itu tidak laku untuk dijual. Dan dari sini, beliau belajar untuk membuat penemuan komersial dan mengembangkan stock ticker. Dari situ beliau dapat menghasilkan pendapatan sejumlah $40,000 Seterusnya, pada 1877 beliau telah mencipta sebuah mesin fonograf pertama dan akhir sekali beliau telah berjaya mencipta lampu elektrik pertamanya, iaitu pada 21 Oktober 1879. Baik, itu adalah fakta menarik yang kedua yang cikgu bawakan kepada kamu pada hari ini. Dan untuk lebih banyak lagi fakta-fakta menarik, jangan lupa ikuti perkongsian cikgu dalam video-video yang akan datang. Baiklah, kita kembali semula kepada sesi perkongsian cikgu. Sebentar tadi, cikgu telah memberikan kamu 3 soalan untuk kita jawabkan bersama, iaitu yang pertama, bagaimanakah bentuk bayang-bayang yang terhasil daripada pemerhatian yang kita telah buat menerusi permainan bayang-bayang tadi.
kita dapati bahawa bayang-bayang yang terbentuk adalah sama ya dengan bentuk objek legap yang menghalang cahaya. Jadi sekiranya kita menggunakan objek berbentuk seekor katak, maka bayang-bayang yang terbentuk pada layar putih juga adalah mengikut bentuk seekor katak. Dan begitu juga sebentar tadi kita telah menggunakan patung kertas berbentuk bunga. Jadi bayang-bayang yang terbentuk pada layar juga berbentuk bunga. Jadi bayang-bayang yang terbentuk adalah sama ya mengikut objek yang menghalang cahaya. Baik, kita teruskan lagi dengan soalan yang kedua. Berapakah bilangan bayang-bayang yang terhasil? Daripada permainan bayang-bayang tadi, berapakah bayang-bayang yang terbentuk pada skrin putih kita? Ya, betul. Jumlah bayang-bayang yang terbentuk juga adalah sama ya mengikut objek legap yang menghalang cahaya. Iaitu kalau kita gunakan satu bentuk objek legap, maka bayang-bayang yang terbentuk pada skrin juga satu ya. Seperti mana yang kita lakukan dalam permainan bayang-bayang kita tadi. Apabila kita menggunakan satu patung kertas berbentuk burung hantu, maka bilangan bayang-bayang yang terbentuk pada skrin putih kita juga satu ya. Itu dari segi bilangan bayang-bayang yang terhasil. Seterusnya, soalan yang ketiga ialah apakah warna bayang-bayang yang dapat dilihat pada layar putih? Tadi sewaktu permainan bayang-bayang, kita dapat lihat bahawa bayang-bayang yang terbentuk pada skrin putih kita berwarna hitam ya. Jadi warna bayang-bayang yang terbentuk ialah warna hitam. Baiklah, seterusnya cikgu pasti kamu masih ingat lagi ya tentang prinsip pembentukan bayang-bayang, iaitu disebabkan cahaya terhalang oleh objek legap, maka terjadilah pembentukan bayang-bayang. Selain daripada membuat patung kertas seperti yang telah kita buat tadi ya, terdapat cara lain untuk bermain permainan bayang-bayang ya, iaitu dengan menjadikan tangan kita sebagai objek legap ya. Seperti mana yang kamu lihat di dalam skrin sekarang ini adalah contoh permainan bayang-bayang menggunakan tangan. Dan selain dari itu ya, kamu juga boleh membuat pelbagai bayang-bayang secara kreatif dengan menggunakan tangan sendiri, seperti yang cikgu tunjukkan ini ya, seperti ini dan yang ini. Baiklah, cikgu berharap agar apa yang telah cikgu kongsikan dengan kamu tadi, kamu faham dan seterusnya dapat kamu gunakan untuk pembelajaran kamu yang seterusnya ya. Jadi seperti biasa ya, cikgu mahu kamu uji kefahaman kamu dengan cuba menjawab latihan di dalam buku latihan aktiviti muka surat 43 ya. Jadi sampai di sini dahulu perkongsian cikgu dalam video kali ini. Semoga apa yang telah cikgu kongsikan tadi bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kamu seterusnya. Dan seperti biasa ya, jangan lupa ya kongsikan apa yang telah cikgu berikan kepada kamu dengan kawan-kawan yang lain. Ini supaya ilmu yang telah cikgu kongsikan tadi dapat dipanjangkan dan disebarluaskan untuk yang lain-lain juga ya. Dan sehingga kita jumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang. Salam sayang daripada cikgu. Jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.